Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursa Sabila dan ahli kumpulan saya akan membentangkan tentang analisis Al-Quran yang berkaitan dengan ibadah. Ahli kumpulan saya ialah Nur Nasha Amalin dan Nur Sofia Akilah. Setelah berbincang, kami memilih surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 untuk pembentangan kami. Pertama sekali, saya akan menerangkan dengan lebih jelas tentang surah Al-Jumu'ah dan akan kemukakan maksud serta ayat dalam surah ini. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan solat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Maksudnya, apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Surah Al-Jumu'ah ayat 11. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ Wallahu khairur razikin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Dan Allah pemberi rezeki yang terbaik. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 menjadi dalil yang mewajibkan solat Jumaat bagi umat Islam laki-laki yang sudah akil balik. Miskin surat ini diturunkan di Madinah pada sekitar tahun Kehijriah. Namun, sebenarnya solat Jumaat sudah dilaksanakan Nabi Muhammad dan umat Islam sejak pertama kali tiba di Madinah. Seterusnya, saya ingin menerangkan sebab-sebab ayat ini diturunkan. Surah Al-Jumu'ah ialah surah ke-62 dalam Al-Quran. Surah ini tergolong surah Madaniyah yang terdiri atas 11 ayat. Dinamakan Al-Jumu'ah yang bererti hari Jumaat. Diambil dari perkataan Al-Jumu'ah yang terdapat pada ayat ke-9 surat ini. Ayat Al-Jumu'ah 11 ini turun berkenaan dengan kedua peristiwa di bawah. Dan apabila mereka mengetahui kedatangan barang-barang dagangan yang baru tiba atau mendengar sesuatu hiburan, mereka bersurai lalu pergi kepadanya dengan meninggalkan engkau berdiri di atas mimbar khutbah. Katakanlah, wahai Muhammad, pahala balasan yang ada di sisi Allah lebih baik daripada hiburan dan barang-barang dagangan itu
dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Al-Jumu'ah ayat 11. Ibnu Mudzir meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Jabir yang menyebutkan kisah pernikahan dan datangnya kafilah itu secara bersamaan. Hadis ini diriwayatkan melalui satu jalan. Disebutkan bahawa ayat ini Al-Jumu'ah 11 turun berkenaan dua peristiwa itu. Surah Al-Jumu'ah ini juga diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat orang munafik dan sifat-sifat buruk, di antaranya berdusta, bersumpah palsu dan penakut. Selain itu, mengajak orang-orang mukmin supaya taat dan patuh kepada Allah dan Rasul-Nya dan supaya bersedia menafkahkan harta untuk menegakkan agamanya sebelum datangnya ajal. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Nur Sofia Akilah. Assalamualaikum, saya Nur Sofia. Ibadah dari sudut bahasa berasal dari perkataan Arab Ain, Ba dan Dal yang membawa maksud merendah diri, patuh dan taat. Manakala dari segi istilah ialah khusyuk kepada Allah, merendah diri dan tetap hati kepadanya tanpa sekutu. Al-Quran menjelaskan ibadah sebagai ubudiyah dan ketaatan kepada Allah. Firman Allah, dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Ibadah dari sudut makna syarak adalah taat, tunduk, patuh dan merendah diri kepada Allah. Jelasnya, ibadah ialah pengabdian diri sepenuhnya kepada Allah, mengikut peraturan, melakukan suruhan dan meninggalkan larangan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah. Imam At-Tabari mengertikan ibadah sebagai ketundukan kepada Allah dengan menjalankan ketaatan dan merendahkan diri kepadanya dengan kepasrahan. Imam Ibn Taymiyah pula, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami, mengatakan bahawa ibadah merupakan sebutan yang mencakup semua yang dicintai dan diredai Allah berupa perkataan dan perbuatan, baik zahir maupun batin. Ibadah dibahagikan kepada dua, iaitu ibadah khusus yang wajib dilakukan setiap individu seperti solat, puasa, zakat dan haji. Seterusnya ialah ibadah umum, iaitu perbuatan yang mendatangkan kebaikan seperti gotong royong, berniaga, menuntut ilmu dan sebagainya. Kumpulan kami memilih petikan ayat dalam Al-Quran dari surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 kerana surah ini menegaskan supaya orang-orang yang beriman untuk segerakan menunaikan solat Jumaat apabila diseru dan segeralah ingat pada Allah dan meninggalkan segala jual beli, iaitu perdagangan. Hal ini terbukti bahawa kita perlu sentiasa patuh arahannya dan sujud dalam solat menunjukkan kita merendah diri kepadanya. Oleh itu, ibadah amatlah penting dan perlu difahami oleh semua orang supaya perbuatan kita kembali kepadanya. Apabila kita memahami apa itu ibadah dan konsepnya, lebih mudah untuk kita mendapatkan ganjaran pahala dengan meninggalkan larangan dan melakukan suruhan Allah. Saya serahkan kepada Nur Nasha Amalin. Assalamualaikum. Saya Nur Nasha Amalin akan menyampaikan tafsir surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11. Ayat 9. Ayat 9 hingga 11 memberitahu bahawa hari Jumaat orang Islam tidak seperti hari Sabtu kaum Yahudi. Ia juga menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Umat Islam hendaklah menghargai waktu yang Allah berikan. Tidak seperti Yahudi yang mengabaikan sahaja kitab Taurat yang telah dianugerahkan kepada mereka. Mereka hanya sekadar menjaga lafaz sahaja,
seperti kebanyakan orang kita juga. Maka untuk selamat dunia dan akhirat, manusia haruslah menghidupkan suasana mengajar dan belajar. Terdapat pelbagai cara untuk mencapai kejayaan. Pertama ialah dari segi individu. Manusia boleh membaca Al-Quran dan menambahkan ilmu pengetahuan. Tetapi, dari segi kolektif, Allah telah menjaminkan satu hari di mana semua umat Islam lelaki berkumpul beramai-ramai. Ia tidak perlu diiklankan atau diajak kerana semua memang Allah sudah mengajak. Itulah kehebatan solat Jumaat kerana dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, iaitu dari yang pandai dan kurang pandai, warak dan tidak, miskin dan kaya, muda dan tua, serta pelbagai golongan lagi. Semuanya akan datang kerana sudah termaklum ianya merupakan ibadah yang wajib. Walaupun ada yang tidak solat di masjid pada waktu solat yang lain, malah ada yang tidak solat kecuali solat Jumaat saja. Namun, pada setiap hari Jumaat, masjid akan dipenuhi dengan para lelaki Muslim. Oleh itu, setiap hari Jumaat itu adalah suatu perjumpaan untuk umat Islam. Walaupun khutbah Jumaat yang diberikan tidak menarik, tetapi mereka tetap datang. Begitulah umat Islam yang masih menjaga solat Jumaat. Kalau diperhatikan, tiada agama lain yang mempunyai perjumpaan sedemikian. Agama Kristian mempunyai perjumpaan setiap Ahad, tetapi perjumpaan itu tidak sama dengan perjumpaan umat Islam pada hari Jumaat. Hal ini kerana tidak semua penuntut agama Kristian pergi ke gereja pada hari tersebut. Allah sudah meletakkan suatu masa untuk beri pelajaran kepada manusia pada hari Jumaat. Ini peluang yang Allah telah berikan kepada guru agama kerana ulama kena sampaikan ilmu yang mereka miliki dan masyarakat mestilah menurutinya. Ini memberi isyarat yang suasana ilmu perlu diwujudkan. Dan pelajar pula kena hargai masa belajar. Jika tidak, dia tidak akan mendapat ilmu untuk diajar kepada ahli keluarganya. Umat Islam perlu mempunyai ilmu agama, sekurang-kurangnya ilmu asas. Ilmu agama bukanlah untuk para ulama dan ustaz sahaja, tetapi untuk semua orang. Seorang ketua keluarga hendaklah sampaikan ilmu itu kepada ahli keluarganya. Kalau dia sendiri tidak tahu, maka susahlah kalau begitu. Kerana itulah masyarakat Islam kita terus lemah. Kerana ilmu sepatutnya mereka tahu tidak sampai kepada mereka. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 bermaksud, hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hai orang-orang beriman. Sekarang, Allah hendak mengajar orang Islam bagaimana hendak manfaatkan masa untuk belajar ilmu agama. Maka, orang beriman perlu perhatikan perkara ini kerana ilmu amat penting. Jika beriman tetapi tidak berilmu, boleh hanyut dan buat perkara yang salah pula. Apabila diseru untuk menunaikan solat Jumaat, sebagai umat Islam lelaki, diwajibkan untuk berhenti solat Jumaat setiap minggu. Tiada alasan untuk dikecualikan sekiranya seseorang itu boleh pergi. Ianya hanya sebahagian daripada hari Jumaat itu sahaja dan tidaklah seperti agama Yahudi yang kena bercuti sepanjang hari, menahan diri dari bekerja untuk menumpukan perhatian kepada ibadah.
maka sudah ada keringanan yang diberikan kepada umat Islam dalam perkara ini. Dalam ayat ini, hanya disebut secara ringkas sahaja. Tidak disebut bagaimana cara azan itu dikumandangkan. Tidak disebut bagaimana perjalanan solat Jumaat itu perlu dilakukan. Semua itu terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ini mengajar bahawa agama ini tidak lengkap jika hanya berlandaskan Al-Quran sahaja dan tanpa hadis dan sunnah dari baginda. Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah. Maka apabila azan waktu Jumaat sudah dikumandangkan, kena terus pergi ke masjid. Mengingati Allah yang dimaksudkan di dalam ayat ini bermaksud sembahyang dan mendengar khutbah, iaitu mengingati Allah semasa di dalam solat dan kemudian mengingati Allah di dalam mendengar khutbah. Maka khutbah ini penting untuk didengari. Apabila dikatakan mengingati Allah itu bermaksud khutbah, maka kandungan khutbah itu hendaklah mengandungi peringatan tentang Allah, memuji Allah, berdoa kepada Allah, mengingatkan kepada syariat Allah dan seumpamanya. Maka semasa kita di dalam perjalanan ke masjid dan selepas itu, hendaklah kita banyak melakukan zikir. Hendaklah kita ingat bahawa Allah hanya mengingatkan kita kepada perkara-perkara yang kita sudah tahu. Oleh itu, para lelaki Muslim hendaklah bersegera untuk pergi mengerjakan Jumaat kerana Allah tidak menyuruh hamba-Nya berkumpul setiap hari seperti itu, tetapi hanya seminggu sekali sahaja. Bayangkan kesusahan yang dialami oleh orang-orang Yahudi dan Kristian dahulu, yang ibadat mereka lebih berat lagi. Dan kita disuruh bersegera untuk mengingat kepada Allah dan bukannya disuruh untuk mendengar khutbah ataupun berjumpa umat Islam yang lain. Tetapi kita hendaklah tahu bahawa semua itu membawa kepada memberi ingat kepada Allah. Seterusnya, ayat yang bererti bersegeralah bukanlah bermaksud perlu berlari-lari dalam keadaan tergesa-gesa ke masjid, tetapi bererti bersiap dengan segera apabila kedengaran azan. Jangan tergocoh-gocoh kerana ini bukanlah yang dikehendaki. Solat jemaah haruslah didatangi dengan tenang. Dan tinggalkanlah jual beli. Waktu itu, tinggalkanlah segala urusan, terutama sekali perniagaan dan jual beli. Disebut berjual beli di dalam ayat ini kerana inilah perkara yang paling kuat menarik perhatian manusia, kerana ianya ada keuntungan di dalamnya. Hari Jumaat ini juga sebagai peringatan kepada manusia kepada hari perhimpunan mahsyar, kerana waktu itulah semua manusia akan berhimpun. Hari Jumaat ini merupakan latihan kepada umat Islam untuk ingat kepada hari mahsyar. Sehubungan dengan itu, ada ayat yang menyebut bagaimana puak Yahudi itu lari daripada mati dan tidak mahu memikirkan tentang mati. Akan tetapi, umat Islam diberikan hari Jumaat di mana setiap minggu diingatkan dengan mati. Walaupun ayat ini menyebutkan sebagai berjual beli, tapi bukanlah meninggalkan itu sahaja. Apa sahaja urusan yang lain juga perlu ditinggalkan. Disebut jual beli kerana hari Jumaat ramai yang ambil peluang untuk berniaga kerana orang ramai. Maka apabila azan Jumaat telah dikumandangkan, segala urusan selain darinya diharamkan. Ini menambahkan hujah
kewajipan solat Jumaat, sampaikan perkara yang harus seperti perniagaan dan pekerjaan lain pun sampai diharamkan. Ayat 10 Al-Jumu'ah yang bermaksud, apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Apabila telah ditunaikan solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Selepas selesai solat Jumaat, maka boleh keluar dan sambung perniagaan, sambung bekerja dan urusan atau pulang ke rumah. Ini juga merupakan satu nikmat kepada umat Islam. Ini kerana bagi ahli kitab dahulu tidak dibenarkan kerja pada hari itu. Malahan memasak pun tidak boleh. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, kita disuruh pergi ke masjid pada waktu solat dan dilarang untuk bekerja dan berniaga pada waktu solat itu sahaja, bukannya sepanjang hari. Ayat ini bukanlah mewajibkan atau arahan keluar dari masjid. Ia tidak menjadi ayat suruhan kerana sebelum ini telah disuruh pergi ke masjid. Maka apabila kemudian dikatakan bertebaran, maka ia sebenarnya ayat membenarkan keluar dari masjid setelah selesai solat. Tetapi jika hendak terus duduk beribadah di masjid, tidaklah menjadi halangan. Dan carilah kurnia Allah. Kerja atau urusan yang ditinggalkan boleh disambung selepas selesai solat Jumaat. Kebanyakan manusia sudah mula hari minggu mereka pada hari Jumaat. Otak kebanyakan orang pun sudah mula ingat kepada cuti. Tapi dari ayat ini, kita dapat isyarat bahawa itu bukan sifat orang Islam kerana orang Islam diingatkan untuk sambung kerja. Ayat ini juga tidak bersifat arahan kerana sebelum itu telah diberikan larangan. Maka apabila ada arahan selepas larangan, maka ia membawa maksud harus. Bukanlah semua ayat arahan dalam Al-Quran itu membawa kepada maksud wajib. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dalam kamu mencari rezeki itu pun, hendaklah ingat kepada Allah. Sebagai umat Islam, diajar tidak hanya ingat kepada Allah semasa ibadat sahaja. Dalam segenap kehidupan, dalam setiap perkara yang dilakukan, mestilah ingat kepada Allah supaya takut untuk melakukan dosa yang mencelakakan umat Islam. Ayat 11 Surah Al-Jumu'ah bermaksud, dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan kamu, Muhammad, sedang berdiri, berkhutbah. Katakanlah apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya. Ada pendapat yang mengatakan kejadian ini terjadi selepas solat Jumaat di mana Nabi Muhammad sedang melakukan khutbah Jumaat. Pada waktu itu, khutbah Jumaat adalah sunat sahaja dan dilakukan selepas solat. Semasa baginda sedang memberikan khutbah itu, maka ada rombongan mujahidin baru balik perang dengan harta rampasan dan selalunya itu seperti menjadi pesta kerana banyak barang-barang yang mereka bawa balik dan barang yang dulunya mahal boleh jadi murah dan ia adalah sesuatu yang amat menarik perhatian manusia. Apabila rombongan perniagaan itu telah sampai dan gendang telah dibunyikan, maka
para sahabat yang berada di dalam masjid semasa baginda sedang memberikan khutbah telah meninggalkan baginda. Riwayat mengatakan hanya 12 orang sahaja yang tinggal. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri. Dan kerana rombongan perniagaan itu amat menarik perhatian mereka, maka para sahabat waktu itu telah pergi meninggalkan baginda keseorangan memberi khutbah. Ini adalah sifat tidak menghargai ilmu yang disampaikan dan merupakan satu perbuatan yang amat biadab. Rasulullah sedang memberi khutbah tetapi ramai-ramai bangun meninggalkan baginda. Kita telah belajar bagaimana perhimpunan pada hari Jumaat dengan mendengar khutbah Jumaat itu amat penting di dalam usaha membentuk masyarakat Islam. Oleh itu, mereka telah ditegur sikap dan perbuatan mereka itu. Kesalahan itu menjadi pengajaran buat semua sampai ke hari kiamat. Allah suruh memberitahu Allah ada itu lebih baik daripada hiburan dan perniagaan. Tidak boleh dibandingkan lagi kerana jauh sekali bandingannya. Permainan dan perniagaan itu hanya di dunia sahaja dan tidak kekal. Tapi balasan dari Allah itu kekal abadi. Di awal ayat telah menyebut perniagaan dahulu dan sekarang disebut hiburan dahulu. Ini kerana rombongan perniagaan yang datang itu memang menarik perhatian ramai orang. Tetapi yang menghalang manusia untuk ingat kepada Allah lebih banyaknya adalah hiburan. Dan kerana ianya yang paling banyak untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah, maka ia disebut di awal, yakni takdim dalam potongan ayat ini. Di awal ayat ini, Allah menceritakan tentang perkara yang nyata, iaitu rombongan perniagaan yang datang. Tetapi sekarang Allah sudah menyebut tentang masalah yang umum yang melekakan manusia, iaitu hiburan. Memang susunan ayat-ayat dan kalimah dalam Al-Quran itu ada maknanya dan ia tepat sekali dan bukan susunan kosong sahaja. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah menegur mereka yang mementingkan rezeki di dunia ini, tetapi ada rezeki yang lebih penting dari Allah, iaitu penyucian jiwa dengan Al-Quran, hikmah dan juga agama ini. Maka jangan lebihkan rezeki di dunia ini sahaja, tetapi kena lebihkan rezeki pemberian rahmat dari Allah. Itu saja pengertian tafsir dari saya. Maka saya serahkan kembali slide ini kepada Nur Sofia Akilah. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 hingga 11 menunjukkan Islam mengajar kita untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Hebatnya waktu solat Jumaat ini dihadiri oleh semua lapisan masyarakat, iaitu dari yang pandai dan yang tidak, dari yang warak dan yang tidak, dari yang muda dan yang tua. Semuanya akan datang kerana semua sudah tahu ianya wajib. Ini menunjukkan ilmu agama ini bukanlah untuk para ulama dan ustaz sahaja, tetapi untuk semua lapisan masyarakat. Solat Jumaat adalah antara perkara pertama yang Nabi Muhammad SAW jalankan semasa baginda sampai di Madinah. Baginda telah sampai di Quba pada hari Isnin dan pada hari Jumaat baginda telah bergerak ke Madinah. Dalam perjalanan ke Madinah ketika sampai di perkampungan Bani Salim, telah masuk waktu solat Jumaat dan baginda telah mengadakan solat Jumaat yang pertama di situ. Terbuktilah solat Jumaat ini amat penting kerana ianya sudah ada dari zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Islam juga telah menggariskan beberapa peraturan kepada Muslim untuk melaksanakan kewajipan mereka sebagai hamba Allah.
Bagi menjadikan sesuatu amalan sebagai ibadah, segala peraturan dan syarat haruslah dipatuhi. Seperti di dalam ayat Al-Jumu'ah, ini yang memberitahu kita bahawa semua Muslim lelaki perlu untuk ke masjid dan menunaikan solat Jumaat dan tinggalkan segala yang melibatkan dunia seperti jual beli dan sebagainya. Kita perlu patuh dengan setiap yang diarahkan oleh Allah dengan ikhlas supaya segala yang kita lakukan akan mendapat ganjaran pahala. Syurga Allah sangat mahal, oleh itu kita juga perlu melakukan amalan kebaikan yang mahal untuk mendapat ganjaran syurga dan neraka bagi mereka yang ingkar. Apabila kita merendahkan diri pada Allah dan mengikut segala arahan, tinggalkan larangan seperti maksud ibadah itu sendiri, maka besarlah peluang untuk ke syurga. Jadi marilah kita bersama-sama ke masjid untuk menunaikan solat termasuk solat Jumaat kerana solat itu adalah kewajipan setiap Muslim dan Muslimat. Pada hari ini masih ramai yang mengambil mudah tentang solat Jumaat, lagi-lagi anak muda sekarang. Bahkan ada mereka yang tidak menunaikan solat Jumaat. Oleh itu, pihak yang bertanggungjawab perlu melaksanakan tugas mereka supaya anak muda zaman ini sedar akan kewajipan yang mereka perlu lakukan sebagai seorang hamba Allah. Sesungguhnya ibadah di dalam Islam tidak hanya terbatas kepada solat, zakat, puasa, haji, berzikir, berdoa dan beristighfar sebagaimana yang difahami oleh sesetengah golongan di kalangan umat Islam. Kebanyakan mereka menyangka bahawa bila mereka telah menunaikan perkara-perkara yang fardu seperti bererti mereka telah menyempurnakan segala hak Allah dan kewajipan ubudiyah terhadapnya. Sebenarnya, kewajipan-kewajipan yang besar dan rukun-rukun asasi walau bagaimana tinggi kedudukannya, ia hanyalah sebahagian daripada tuntutan ibadah kepada Allah. Ia tidak merupakan seluruh ibadah yang ditetapkan Allah kepada hamba-hambanya. Kewajipan-kewajipan tersebut adalah tiang-tiang utama bagi mengasaskan dasar-dasar ubudiyah manusia kepada Allah. Selepas ini adalah dituntut bahawa setiap tindakan yang dilakukan olehnya mestilah selaras dengan dasar-dasar tersebut serta mengukuhkannya. Maka sekian saja daripada kami. Terima kasih.